الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين الذي أبان لعباده من آياته ما به عبرة للمعتبرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahan, meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diragui antara halal dan haramnya. Saudara-saudara sekalian, sekiranya saya bertanya kepada anda semua, apakah yang dimaksudkan sebagai seorang yang muflis? Pasti ada yang menjawab, muflis ialah orang yang tiada sebarang harta atau wang, atau dibelenggu hutang, serta tiada kemampuan untuk membayarnya. Akan tetapi, definisi muflis yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis melebihi muflis harta duniawi. Baginda pernah bersabda yang bermaksud, orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang esok pada hari kiamat dengan pahala amalan solat, zakat dan puasa, akan tetapi dia pernah menghina seseorang dan melontar tuduhan palsu ke atas yang lain, lalu memakan harta orang lain, pernah pula menumpahkan darah orang lain, dan pernah menyakiti yang lain, maka dibahagi-bahagikan pahala kebaikannya kepada orang-orang itu, dan apabila sudah habis kebaikannya, akan dihimpunkan kepadanya dosa-dosa orang yang menuntut, lalu dia akan dihumbankan atau diheretkan ke dalam api neraka. Riwayat Imam Muslim. Wal'iyahzubillah min zalik. Bayangkan saudara-saudara sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pahala amalan ibadahnya yang telah pun diterima oleh Allah, ini bermakna amal ibadah yang dilaksanakan di dunia dulu merupakan amalan yang telah mencukupi syarat-syarat dan rukunnya untuk memperolehi penerimaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencukupi syarat-syarat sah serta keikhlasan dan niatnya. Tetapi segala pahala-pahala tersebut habis tergadai disebabkan akhlak dan kelakuan buruknya terhadap insan yang lain. Hadis ini membuktikan kepada kita kepentingan hubungan antara akhlak dan iman. Bahkan ia mengingatkan kita bahawa jika kita ini mengaku beriman tetapi perangai dan kelakuan kita masih lagi tidak mencerminkan keimanan, maka itu tanda-tanda ketidaksempurnaan iman kita. Oleh itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain bersabda, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah. Lebih dari itu, kita juga dapati Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, surah orang-orang mukmin, ayat 1 sehingga 8, menyifatkan orang yang beriman bukan sebagai orang yang memahami teori keimanan dan percaya sahaja, akan tetapi keimanan ini menjelma
melalui kelakuan baiknya, perangai eloknya serta sikapnya yang tidak menyakiti orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayra malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Akan tetapi sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Di dalam ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan kepentingan akhlak yang mulia kepada orang-orang yang beriman. Ciri-ciri mulia seperti bersikap adil, sabar, sentiasa bersyukur, berlaku dan bercakap benar, melaksanakan janji, tidak menyakiti orang lain, kesemuanya seharusnya menghiasi akhlak seorang yang mengaku beriman. Orang yang benar beriman tidak akan membiarkan sebarang anggota fizikal maupun batin dinodai dan dikotori dengan kemaksiatan, kejahatan maupun kezaliman. Hatinya tidak akan sanggup melihat orang lain sengsara dan kesempitan. Mindanya tidak akan dibiarkan memikirkan perkara yang sia-sia dan tidak membangun. Ikhwatal imani wal Islam, penghayatan di atas membawa kita untuk memahami bahawa adalah mustahil untuk memisahkan akhlak yang baik daripada iman yang sebenarnya. Oleh itu, semakin kita menuntut ilmu agama Islam untuk mempertingkatkan keimanan kita, seharusnya kita semakin mempraktikkan akhlak-akhlak mulia di sisi agama. Itulah antara sebab yang utama anak-anak di madrasah diajar dan diasuh dengan mata pelajaran akhlak sebelum mereka dikemukakan dengan ilmu-ilmu lain seperti tafsir, hadis dan ilmu-ilmu yang sangkut paut dengannya. Kadangkala kita menyaksikan bahawa sebahagian dari kita yang mungkin disebabkan kegairahan menuntut ilmu agama dengan bacaan buku-buku terjemahan terlupa akan aspek akhlak yang dititik beratkan agama. Hati pun semakin menjadi keras untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Sikap ujub dan takabur mula terzahir dalam pribadinya dan kata-katanya, kerana menganggap dirinya lebih baik dari teman-temannya dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai dengan mudah melontarkan tuduhan kesesatan ke atas orang lain yang tidak sependapat dengannya. Mungkin juga ada anak yang sanggup berlaku biadab terhadap ibu bapanya hanya kerana berpegangan berbezaan, sedangkan pandangan orang tuanya masih lagi dikira sebagai masalah yang diperselisihkan ulama dan boleh diterima oleh Islam. Ketahuilah saudaraku, agama Islam ini luas dan kaya ilmunya. Kemungkinan besar ilmu yang dimiliki saudara kita belum lagi kita pelajarinya. Hadis
yang kita ketahui dan dengar, kemungkinan sahaja ada penafsiran ulama yang berbeza dengan kefahaman kita yang terbatas itu. Oleh itu, bukalah hati kita ini untuk meraih ilmu pengetahuan, ilmu yang bakal menyuburkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ilmu yang menghiasi kita dengan kesantunan jiwa dan pribadi sesuai dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bermuhasabah diri agar lebih bersungguh-sungguh menggantikan akhlak buruk dengan tingkah laku yang lebih mulia, membuang kata-kata kesat dan kasar kepada budi bicara yang baik. Semoga kita tidak tergolong di antara orang-orang muflis atau bankrupt hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbala minni wa minhum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وزجر. ألا وصلوا وسلموا على نبينا المصطفى خير الأنام فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات ويا منزل البركات ويا منزل البركات ويا منزل البركات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.